Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami akan membentangkan tajuk beriman kepada qada dan qadar. Jadi saya Khatun Nada Naziha binti Sunario 22BI05004 dan terdapat 4 orang ahli kumpulan saya yang lain. Kepercayaan kepada qada dan qadar adalah benda yang wajib kita imani sebab ia adalah termasuk dalam rukun Islam. Seorang Muslim wajib percaya kepada qada dan qadar kerana ia merupakan salah satu daripada rukun iman yang wajib kita percayai dan kita akui. Segala yang berlaku di atas muka bumi ini adalah atas ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk segala benda baik atau benda buruk yang berlaku dalam hidup kita, hidup mati, semuanya adalah bukti kebesarannya. Takrif qada dan qadar. Qada dari segi bahasa iaitu menyempurnakan sesuatu. Dari segi istilah, ketentuan Allah terhadap makhluk sejak azali, contohnya kelahiran dan juga kematian. Qadar dari segi bahasa ialah menjelaskan kadar sesuatu, dan dari segi istilah melaksanakan sesuatu perkara mengikut ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala sejak azali. Qada iaitu ketentuan Allah kepada perkara akan berlaku, sedang berlaku dan juga telah berlaku. Manakala untuk qadar iaitu pelaksanaan Allah terhadap ketentuan baik ataupun buruk, contohnya musibah banjir, kemalangan dan juga berjaya dalam kehidupan. Seterusnya kita pergi kepada dalil-dalil beriman kepada qada dan qadar. Di sini saya sertakan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Berdasarkan Al-Quran, surah Ar-Ra'd ayat yang ke-11, maksudnya bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat ini ada beberapa poin yang boleh dikeluarkan, iaitu sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Maksudnya di sini ialah jika kita inginkan perubahan dalam diri kita, jika kita inginkan hidayah daripada Allah, kita perlu berusaha sendiri. Kita tidak boleh hanya sekadar menunggu hidayah tersebut datang pada diri kita, tapi kita tak ada usaha, tak ada tindakan untuk kita mendapatkan hidayah, melakukan perubahan dalam diri kita. Jadi semuanya tergantung pada diri kita. Kalau kita nakkan hidayah tersebut, kalau kita nakkan perubahan yang lebih baik dalam diri kita, kita yang perlu mulakan dulu perubahan tersebut. Kita yang perlu berusaha dulu untuk mendapatkan hidayah tersebut. Dan itu adalah poin yang pertama. Seterusnya, poin yang kedua ialah apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Maksudnya di sini, jika kita terdapat musibah dalam kehidupan kita, tidak ada sesiapa pun yang boleh menjadi pelindung kita, yang menjadi penolong kita dalam segala urusan kita kecuali hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita mendapatkan musibah, mendapatkan ujian, kembalilah kita kepada Allah, kerana dengan ujian yang Allah beri itulah yang menjadikan diri kita ini dekat kepada Allah. Dalil seterusnya daripada hadis daripada Sahih Muslim. Mafhumnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada mukmin yang lemah. Dan pada keduanya ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah dalam segala urusanmu. Serta janganlah engkau merasa lemah apabila engkau tertimpa musibah. Janganlah engkau berkata, seandainya aku berbuat demikian, tentu tidak akan begini dan begitu. Tetapi katakanlah, ini telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala berbuat apa sahaja yang dikehendaki, kerana ucapan seandainya akan membuka pintu perbuatan syaitan. Maksudnya, hadis ini ingin menegaskan bahawa segala urusan kita dekat dunia ni, mintalah kepada Allah. Kembalilah kepada Allah walau apa jua keadaan kita sekalipun. Kerana Allah lah yang menghendaki segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita ni. Dan hadis ini juga menegaskan bahawa kalau kita tertimpa musibah, janganlah kita lemah. Dan janganlah kita berkata, seandainya aku berbuat demikian, tentu tidak akan begini dan begitu. Dalam Islam tidak ada perkataan kalau kita tak buat ni, mesti tak akan jadi macam ni. Dalam Islam tidak ada kata kalau tersebut. Tapi yang ada dalam Islam adalah takdir. Maksudnya segala yang berlaku adalah takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ucapan perkataan kalau yang kita sebut itu adalah membuka pintu-pintu perbuatan syaitan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-farqu bainal qada wal qadar, iaitu perbezaan antara qada dan qadar. Pertama sekali kita tengok dari sudut makna. Dari sudut bahasa Arab, qada bermaksud meletakkan dan memutuskan sesuatu hukum. Manakala qadar dari sudut bahasa Arab pula ialah menetapkan suatu kadar tertentu. Dari sudut syarak, qada ialah perkara yang diputuskan oleh Allah terhadap segala makhluknya, sama ada dari sudut menciptakannya, meniadakannya atau mengubahnya. Qadar pula dari sudut syarak ialah perkara yang telah ditetapkan kadarnya oleh Allah semenjak azali supaya ia terjadi mengikut ilmunya yang mendahului setiap perkara. Seterusnya, qadar adalah konsep yang lebih umum dan meliputi pengetahuan Allah tentang segala sesuatu. Sedangkan qada ialah sesuatu yang lebih spesifik kerana menunjukkan realisasi ataupun realiti dari takdir tersebut dalam kejadian-kejadian yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Qadar ni adalah perancangan Allah tentang segala hal yang akan terjadi di dunia ini. Ini termasuklah rancangan dan kehendaknya untuk segala sesuatu seperti kejadian-kejadian, perintahnya dan sebagainya. Sementara qada adalah pelaksanaan dari rancangan tersebut di dunia nyata. Maksudnya, qada adalah saat rancangan Allah itu benar-benar terjadi, baik itu dalam bentuk kejadian, penciptaan atau pelaksanaan dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Antara contoh qada adalah rezeki, jodoh, umur dan kematian. Contoh bagi qadar pula adalah orang-orang yang miskin yang berubah menjadi kaya kerana berdoa dan berusaha. Maksudnya di sini, qada ni adalah sesuatu yang tidak boleh diubah, yang Allah dah tentukan dari azali lagi. Manakala qadar pula adalah sesuatu yang dapat diubah kalau seseorang itu berusaha dan berdoa. Okay, bismillahirrahmanirrahim.
Yang seterusnya adalah fawaid wa samaras al-iman bil qada wal qadar. Fawaid ni adalah faedah dan samaras ni kalau macam kita tahu ia adalah buah-buahan, tapi sebenarnya adalah hasil ataupun kelebihan beriman kepada qada dan qadar. Okay, kita go through. Yang pertama adalah tawakal ala Allah Ta'ala. Bila kita mempercayai qada dan qadar Allah, kita bertawakal ke atasnya. Kerana apa? Melakukan sesuatu perkara yang tidak ada tawakal kepada Allah akan mengundang, kebiasaannya lah kalau kita tengok, akan berlakunya sesuatu perkara yang tidak diingini. So, sesuatu perkara yang kita lakukan adalah dengan bertawakal dan menyerahkan segala apa pun yang berlaku kepada Allah. Jadinya kat sini, dia kira macam memberi faedah lah, sebab bila kita bertawakal, kita menerima qada dan qadar Allah ini secara terbuka dengan hati yang tenang, maka apa pun yang berlaku kita akan rasa benda tu mudah. Okey. Yang seterusnya adalah al-iman bil qadar yaj'alul ibad la ya'jibu binafsihi. Yang maksud beriman kepada qadar ni, qadar dan qadar ini menjadikan hambanya tidak merasa kagum ke atas dirinya sendiri, kerana kita percaya qadar dan qadar ini adalah ditentukan oleh Allah. Buat apa kita nak mengagumi diri sendiri, sedangkan apa yang berlaku dekat atas diri kita ataupun apa yang berlaku di sekeliling kita adalah disebabkan qadar dan qadar, iaitu takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Okey, yang seterusnya adalah al-tama'nina warahah an-nafsi bima yajri alaihi minal aqdari lillahi ta'ala, yang mana bila kita percaya qada dan qadar ini, dia akan memberikan satu ketenangan dan keselesaan kepada diri kita, kerana apa yang berlaku ini kita dah reda, kita dah terima seadanya. So kita tak akan ada rasa kerisauan ke atas diri kita. Kita rasa macam lega, tenang dan sebagainya lah. Sebab itu apa yang berlaku ni adalah dengan kekuasaan Allah yang Maha Esa. Okey, yang seterusnya adalah tahawwin 'alal ibad al-masaib, yang mana bila kita terima qada dan qadar Allah ini, kita rasa musibah yang melanda ke atas diri kita ini kita boleh hadap dengan mudah. Kita rasa macam tenang dan rasa kita boleh terimalah, sebab Allah dah cakap Allah akan menguji seseorang itu dengan kemampuannya sendiri. So, buat apa kita nak risau, sebab Allah dah tetapkan. So, insya-Allah kalau kita percaya, memang kita percaya, wajib percaya kepada qada dan qadar, kerana ialah seperti yang cakap tadi lah, dia akan memberikan kebaikan ke atas diri kita sendiri. Okey, yang terakhir adalah al-iman. Yang itu dia sebenarnya adalah memberikan kita bila kita dah percaya kepada qada dan qadar, dan qada-qadar ini kan adalah rukun iman. So kita wajib percaya. Bila kita wajib percaya, maka kita terhindar daripada mensyirikkan Allah. So itu sahaja daripada saya, insya-Allah. Terima kasih. Takfir al-iman bil qada wal qadar kathir. Wahid, al-alaqah al-fardu ma'al akharin. Maksudnya ialah hubungan seseorang dengan orang lain. Kebiasaannya orang yang beriman dengan qadar ni, dia membantu diri dia untuk membina hubungan dia dengan orang lain atas dasar kejujuran, mengetahui bahawa tidak ada sesiapa selain Allah yang dapat memberi manfaat atau mudarat kepadanya melainkan dengan kehendaknya. Kepercayaan ini menghasilkan baginya tingkah laku yang jujur dan percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Keberanian, kekuatan dan dalam menghadapi kehidupan dia. Haknya kepada orang lain yang percaya kepada qada-qadar ni adalah saksi kepada takdir. Jika orang lain lalai dalam haknya, maka dia mengetahui bahawa apa yang menimpanya dari orang lain ini telah ditetapkan untuknya, dan orang lain ini dapat perantara untuk mencapainya. Maksudnya kalau orang lain dapat
musibah tu mungkin ada daripada diri kita juga. Yang kedua ialah as-sana' 'ala Allah inda fi'lil hasanat. Maksudnya, pujilah Allah ketika melakukan kebaikan. Keterangan dia ialah orang yang beriman kepada qadar ni dapat menyucikan hatinya dari kekotoran, sifat sombong, kebencian, munafik dan banyak lagi lah sifat yang boleh kita sucikan. Lepas tu bila kita beriman kepada qadar ni, mampu kita memuji Allah. Kepercayaan ini menjadi orang yang beriman sentiasa berhubung dengan Tuhan dan sangat memerlukan Allah itu dalam kehidupan kita dalam apa jua keadaan. Kita perlu memohon keampunan dan yakin bahawa kejayaan di akhirat adalah kerana rahmat dan belas kasihan daripada Tuhan, bukannya kerja kita. Yang ketiga ialah al-isti'anah billah. Minta pertolongan hanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang percaya kepada qada dan qadar ini sentiasa meminta pertolongan daripada Allah untuk mencapai apa yang dikehendakinya. Allah telah berfirman dalam surah Al-Fatihah ayat yang kelima. Ayat ni pun selalu kita baca dalam solat 5 waktu. Iaitu apa maksud dia? Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Maka jika dia meminta pertolongan kepada Allah, maka tercapailah tujuan apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Maka banyakkanlah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat ialah al-i'timad 'ala Allah wahdah. Maksudnya bergantunglah kepada Allah sahaja, jangan bergantung kepada manusia. Orang yang beriman kepada qada dan qadar ni hanya bergantung kepada Allah semata-mata, bukan kepada orang lain. Sebagaimana yang Rasulullah SAW mengharapkan memberi kepercayaan 100% kepada Allah ketika berada di dalam gua dan berada di dalam gua ketika melarikan diri daripada orang musyrik dan bersembunyi dalam gua. Tetapi tawakalnya bukan untuk keselamatan daripada orang musyrik, malah bagaimana kebergantungan Nabi SAW hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Kesimpulannya, qadar adalah ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan qada adalah pelaksanaan terhadap sesuatu perkara itu. Oleh itu, jika kita mendalami isu ini dengan lebih mendalam, kita dapati bahawa penghakiman adalah perkiraan berdasarkan kehendak Tuhan dan ia adalah sifat daripada Allah Subhanahu Wa Taala.